والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقلوب وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung buku surat ya 109. Berbuat dakwah secara terang-terangan. Kita lihat pada buku surat 109 pada tajuk surat secara terang-terangan. Ibnu Syah meriwayatkan dan ceritakan surat Islam telah mendapat sambutan yang tidak putus dari orang lelaki, dari orang lelaki, orang perempuan sehingga jadi buah mulut dan perbuatan dikutukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi-Nya supaya menjalankan tugas secara terang-terangan dengan membentang perkara ini kepada orang ramai serta menyuruh mereka beriman dengannya. Rasulullah SAW telah menjalankan tugas dakwahnya secara sulit lebih kurang 3 tahun sehingga turun ayat Quran fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu dan berpalinglah daripada orang musyrik. Antara ayat yang lain firman Allah, wa anzir 'ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, itulah orang-orang yang beriman. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul inni ana nadhirul mubin, dan katakanlah olehmu ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dijelaskan. Di ketika itulah Rasulullah SAW melaksanakan perintah Tuhannya sebagai mematuhi surat Allah, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maksudnya fasda' bima tu'mar, itulah sampaikan olehmu ya Muhammad secara terang-terangan apa yang telah diperintah olehmu kepadamu. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar kita ketahui bahawa bentukan Islam itu dilihat melalui dakwah bagi Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itulah seorang Islam dia perlu berada di bawah bentukan ini. Rasulullah SAW sudah berdakwah pada tahun yang pertama wahyu turun pada baginda Rasulullah. Cuma bukan secara terang-terangan. Setelah 3 tahun baru dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Ini namanya apa? Tertib. Maknanya tertib. Bahasa Arab sebut tertib. Kerana apa? Kerana ini kaedah dakwah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata ulama-ulama kita, dakwah itu dilihat dalam keadaan suasana ini, keadaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perintah Nabi berdakwah secara terang-terangan, melainkan sesuai pada ketika itu untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebagaimana contoh yang telah kita pelajari tentang hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perintah hijrah walaupun para sahabat nak keluar daripada Mekah.
Kerana mereka dianiaya, mereka dizalimi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan. Kalau mereka keluar tanpa keizinan Allah, tanpa perintah Allah, maka bukan menjadi satu ibadah. Yang individu. Lalu Allah perintah ibadahnya kamu sampai. Itu ibadah. Kalau kamu keluar daripada kesabaran, maka tidak ada pertolongan Allah pada sabar. Ini tertib juga. Sehingga Allah izinkan para sahabat keluar hijrah. Tetapi Nabi perintah pergi ke Habsyah. Kita belajar dalam hijrah bagi Rasulullah SAW dimulai oleh para sahabat. Tapi juga mengapa jadi disebutnya tertib? Iaitulah barang siapa yang memang sesuai untuk keluar hijrah keluar. Tetapi kalau sekiranya masih belum sesuai kerana wujud yang lemah, tidak ada kekuatan, tidak tahu mana arahnya untuk dia hijrah, maka sahabat tunggu dia hijrah. Tetapi bila Allah perintah, mahu tak mahu kamu kena hijrah bersama Rasul, maka kena hijrah. Itu adalah maksudnya peringkat demi peringkat. Maka begitu juga dakwah bagi Rasulullah SAW, peringkat demi peringkat. Oleh kerana itulah kaedah dakwah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu usulnya, itu dasarnya, tak boleh ditinggalkan. Dasar yang pertama ialah berpesan atas kebenaran. Kebenaran al-haq hanya satu, dia tidak ada selisih. Segala yang benar tidak ada perselisihan lagi. Contoh kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu kalimatul haq, tidak ada selisih. Rasulullah sebagai Nabi Rasul, Muhammadun Rasulullah, tidak ada perselisihan. Dua kalimat syahadat, tidak ada perselisihan. Quran itu kepada Nabi tidak ada perselisihan. Wahyu tidak ada perselisihan. Maka itu apa? Watawassaw bil haqqi. Jadi sampaikan yang tak ada perselisihan. Kerana perselisihan ini bukan di dalam wahyu, di luar daripada wahyu itu wujud perselisihan. Kerana apa perselisihan itu wujud? Kerana akal manusia. Yang ini terima, yang ini tolak. Yang ini terima, yang ini tidak mahu. Yang ini kata hak, yang ini kata batil. Yang ini kata batil, yang ini kata hak. Perselisihan berlaku atas akal manusia. Kerana apa? Kerana bukan daripada sumber wahyu, tapi sumber wahyu dan hak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kamu sampaikan dengan penuh kesabaran. Kesabaran itu apa maksudnya? Jangan tergesa-gesa. Mengapa kerana jangan tergesa-gesa? Kerana dikhawatiri nanti kamu tersalah dalam kaedah dakwah. Kerana dakwah ini melalui wahyu. Dakwah ini melalui Allah. Kehendaknya begitu. Bila seseorang nak sampai ke ilmu agama, dia kena bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan baginya untuk berbicara agama. Kalau bukan berbicara tentang agama, silakan dirujukannya, dikajiannya sampai dan silakan. Itu. Tetapi kalau sekiranya isu agama, dia tidak boleh tergesa-gesa dalam menyampaikannya. Kerana ini kaedah taktik tadi. Jadi ini dakwah Rasulullah secara terang-terangan adalah taktik yang kedua setelah dakwah secara sembunyi. Dan kalau kita lihat beberapa ayat Quran ini, dakwah Nabi secara terang-terangan, Nabi diperintah oleh Allah untuk jelaskan Nabi itu siapa. Disebabkan ini, segala takrif mengikut pada kewujudannya itu. Seperti mana contoh ta'rif ilmu mengikut pada kewujudannya itu sendiri. Contohnya warna hitam, kita tidak akan menamainya sebagai warna hitam, melainkan kewujudan hitam itu sendiri. Malam yang gelap, kita tidak mengatakan malam yang gelap, melainkan wujudnya kegelapan pada waktu malam. Itu ta'rif, itu adalah ilmu. Jadi bila Rasulullah SAW dakwah, Nabi menyatakan dia siapa. Dan Nabi bila mengatakan seperti mana ayat Quran ini ada Nabiul Mubin, maka benar Rasulullah Nabiul Mubin. Dan tidak keluar daripada ta'rif itu sendiri. Itu Rasul
Kerana apa? Kerana Rasulullah apabila dia membawa jalan, jalannya satu, dulu saja. Dia tidak ada wajah, dia bingung. Kalau sekiranya hari ini kan Nabi SAW kata iya, esok Nabi kata tidak, siang lagi dia, malam pun tidak, maka membingungkan umatnya. Tetapi oleh kerana wahyu daripada Allah yang maha mengetahui, maka itu saja. Seperti pada contoh dalam kita belajar tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, dan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu juga diperintah solat 5 kali. Adakah solat 5 kali itu ada perselisihan? Jawapannya tidak. Siapa yang berselisih tentang yang solat 5 kali sehari semalam? Orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Solat 5 kali sehari semalam tidak ada perselisihan antara umat Islam. Dia sudah akidah, dia sudah syariat. Mengapa? Kerana dia al-haq. Tidak dikurangi, tidak ditambah lagi jumlahnya. Selesai. Jadi bila Rasulullah SAW berdakwah, Nabi dalam dakwahnya menyampaikan satu jalan dakwah. Kerana apa? Sumbernya pun satu. Mana ada Rasulullah SAW mendapat wahyu yang kedua? Wahyu tetap satu jalan. Quran yang turun pada Nabi pun satu jalan. Wahyu pun satu jalan. Kerana yang memberinya adalah Allah yang Maha Esa. Hanya saja dengan rahmat Allah dipermudahkan dengan beberapa cara. Contoh dulu Quran satu jalan, satu pintu. Tapi nak memudahkan umat, Allah mudahkan beberapa kaedah, beberapa cara. Tetapi pintu yang satu itu tidak ada perselisihan. Kerana wahyu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau ditanya, Nabi tidak berdakwah secara terang-terangan, Nabi sampaikan apa yang ini? Kerana ilmu Islam itu satu, sumber itu satu, tidak ada jumlah, tidak ada bilangan. Dia satu, seperti mana nama Islam satu itu. Tidak seperti mana kita lihat hadir kita, Yahudi pecah, Nasrani pecah, Kristian pecah. Ini kata dia anak Tuhan, yang ini kata bapa Tuhan, yang ini kata ini dan Tuhan. Perselisihan. Islam tidak ada itu langsung. Tidak ada perselisihan. Dan Rasulullah apabila berdakwah, Nabi memperbaiki perselisihan mereka itu. Mengapa? Kerana Rasulullah SAW datang bagi tahu ini ana nadhirun bi anna inni rasulun amin inni rasulun bi rabbil alamin. Kalau Rasulullah sampai begitu, lalu isi kandungannya tidak disampaikan, dikuatiri Allah minta sebab Tuhan lain pun tidak separuh. Jadi oleh kerana itu, uslub dalam dakwah baginda Rasulullah secara terang-terangan adalah memperbaiki minda akal kefahaman akidah mereka, pegangan mereka diperbaiki. Bukan sahaja diperintah, tetapi pada yang salah diperbaiki dulu. Mengapa kali kaedah dakwah demikian? Agar mereka tidak lari. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضا غليظا قلبي لانفضوا من حولك. Ya Muhammad, bila kamu dakwah teman-teman itu, jangan sampai mereka lari. Ini mereka dah datang padamu dan berminat nak mendengar seruanmu. Jangan mudah buat sesuatu agar mereka lari. Jangan buat demikian. Oleh kerana itu, Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, apabila kamu dakwah, mudah-mudahan haji. Jangan sampai menyebabkan manusia lari dan takut dengan Islam. Islam bukan agama untuk menakut-nakutkan. Islam adalah agama untuk keselamatan sejagat. Jadi dakwah secara benar-benar seperti mana yang telah kita pelajari Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah berdakwah kepada Firaun yang bengis, yang kasar, yang jahat, yang zalim, biqaul dan layyinan, hendaklah kau berdakwah secara berlemah lembut. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu bila Rasulullah SAW berdakwah kepada kaumnya, khususnya Quraisy di Mekah, tapi tidak berlemah lembut. Rasulullah SAW dalam mengumpul Bani Fir'in.
Bani Adi di atas Bukit Sofa. Kalau semua mereka turut hadir dalam perjumpaan itu, bagi mereka yang uzur tidak dapat hadir terpaksa mengatakan wakil pribadi. Di situlah Nabi telah bangun dan terus berkata, apakah kamu sekalian akan percaya atau tidak sekiranya aku ceritakan bahawa di sebalik bukit ini ada satu bulan musuh yang akan menyerang kamu? Jawab mereka, sudah pasti kami akan percaya kerana kami belum pernah melihat lagi percakapan dusta daripada. Kerana ketika itu Rasulullah telah dikenal dalam usia muda Nabi sebagai Nabi Muhammad Nabi, dan tidak pernah disukai Nabi mereka itu Rasul. Betapa ramainya pemuda-pemuda di Mekah tapi tak pernah mendapat kedatangan Nabi, melainkan Rasulullah SAW. Jadi bila Nabi SAW bertanya demikian, Nabi berbicara demikian, mereka percaya. Apa maksudnya? Kalau tidak disentuh kenabian Rasulullah. Sebab Nabi tak sentuh lagi. Nabi cuma bagi tahu, wahai Quraisy, sebab Bani Adi, Bani Firhin ni Bani Quraisy. Ya Asyarul Quraisy, sekiranya aku bagi tahu kepada kamu di sebalik bukit ini ada musuh yang datang yang akan memerangi kamu. Kamu percaya tak kata-kata itu? Ya Muhammad, kami percaya. Kami percaya tanpa melihat nubuwah luar biasa lah. Mereka perlu nampak itu. Sebab ini awal-awal dakwah Nabi kepada Quraisy pada ketika itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW menambah, sesungguhnya aku ini pembawa berita yang menakutkan, iaitu di hadapanku ada suatu adab sengsara dan yang paling berat, yang paling hebat. Abu Lahab membangun lalu menjawab, binasa kau, ya Muhammad. Apakah untuk ini sahaja yang engkau kumpulkan kami? Ya Muhammad, ini ketujuan kamu mengumpulkan kami. Tujuan apa? Bagi tahu Rasulullah Rasul Nabi. Abu Lahab sendiri keturunan Quraisy. Jadi apa maksudnya di sini? Pada mudahnya mereka menerima Rasul kerana apa? Tidak menyentuh risalah wa nubuwwah. Jadi di sini dah kita melihat kekafiran kerana mengingkari dia. Kekafiran manusia kerana mengingkari nubuwwah wa risalah. Kalau sekiranya seseorang itu memuji Nabi, hebat Nabi Muhammad ini, tapi dia mengingkari nubuwwah wa risalah, dia bukan orang beriman juga. Boleh cerita Nabi Muhammad itu siapa? Tetapi tetap juga bukan orang beriman, kerana keimanan itu adalah kepada nubuwwah wa risalah. Itu. Jadi Abu Lahab mengatakan binasa dan akan dirimu ya Muhammad, adakah tujuan ini? Kerana ini, maknanya kau nak bagi tahu kau adalah seorang utusan yang bagi tahu tentang yang apa yang kau berlaku. Sekiranya kami tidak beriman, jadi apa maksudnya di sini? Abu Lahab marah. Marah kepada siapa? Rasulullah. Maksudnya binasa, wahai binasa atau yang Muhammad, binasa pada zahir dan batin Rasulullah SAW. Lalu kemudian Allah menjawab dengan turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabb, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kata ulama kita, tabbat yada abi, yada kedua tangan, tapi bukan zahir, ini majas dikiasan. Apa maksud dua tangan? Zahir batin Abu Lahab. Apa maksud zahirnya? Apa maksud zahir dan batin Abu Lahab? Allah kata binasa dan zahir dan batin dia akan Abu Lahab. Kerana dia juga menyatakan binasa dan celaka dan zahir dan batin pun yang Muhammad. Zahir dan batin yang dimaksudkan adalah kehidupan, pemikiran. Apa saja dalam kehidupan itu. Bahawa itu zahir, batin adalah intikad Islam yang iman yang celaka. Itu maksudnya. Lalu Allah membalasi kepada Abu Lahab yang hakikatnya binasa, itulah pada Abu Lahab. Sehingga zahir dan batin Abu Lahab binasa sempurna. Celaka.
Apa maksud celaka dan binasa? Kehidupannya penuh hina dina sehingga ada keluarganya tidak mahu dia lagi. Dia tak dunia Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia tak kena penyakit. Hari ini bahasa hari ini orang kata kena penyakit pelik, penyakit ganjil, penyakit tak ada bernama, membusuk tubuh dia seperti mana bangkai. Tapi dia hidup lagi. Tubuhnya tidak seperti mana bangkai. Orang dah mati tapi dia masih hidup. Dan apa yang berlaku pada keluarganya lari di bertepi. Sehingga dulu tinggal tak boleh perseorangan dalam rumahnya. Sehingga mati seorang-seorang. Bila dah mati membusuk, apa yang dilakukan? Diambil lalu dibuat di tempat pembuangan sampah itu. Sebab yang membusuk itu dibangkai. Ini tak dia tetapi pun tak. Jadi bukan dua tangan dia. Dua tangan ini juga menunjukkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW bersama isteri dia. Tabbat yada abi lahabin wa tabba aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dan lahab. Wa qara'atuhu hamalatul. Wa qara'atuhu adalah istrinya juga sama. Apa yang dibuat oleh istrinya? Hampa. Itu ada kuat. Sebab Nabi dah tahu secara terang-terangan antara tempat yang Nabi akan seru orang Quraisy, orang Mekah di hadapan Kaabah. Bahkan Nabi naik tak ke Kaabah, berada di hadapan pintu Kaabah, lalu Nabi suruh, Ya Ma'syarul Quraisy, Ya Ma'syarul Makkah. Ini kadang-kadang itu jaga tradisi pada zaman dulu-dulu lagi. Ya Ma'syarul Quraisy, orang Quraisy datang. Lalu Rasulullah itu sampaikan. Lalu satu ketika mana Nabi nak pergi ke Kaabah, inilah dihadap oleh isteri apalah diletaknya kayu-kayu dan dibakar. Agar Nabi terhadap untuk pergi ke Kaabah. Dihadap perjalanan Rasul dengan para sahabat. Dan waktu maksudnya turun juga. Dapat dia adalah bukan sekadar tu apalah, tetapi itu isteri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada ahli kerabatmu. Siapa ahli kerabat Rasul dan keturunan Abdul Muttalib. Keturunan Abdul Muttalib. Cuma soalan di sini. Abu Lahab itu keturunan Nabi, keturunan Abdul Muttalib atau tidak? Keturunan atau tidak? Ya. Cerita Abu Lahab ada dalam hadis sahih. Kerana cerita yang masyhur adalah ketika lahir yang Rasul, dia adalah yang buat maulid itu. Sebelum 100 ekor pun tak pernah dibuat oleh orang Arab. Siapa yang buat Abu Lahab? Jadi mesti dia termasuk keturunan Abdul Muttalib. Cuma kita pun tak tahu apa sebabnya dia tak ikut Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib bukan orang yang disyirikkan Allah. Itu pada etikot dia lah. Dia telah ikut setan. Itu dia tersesat. Walaupun bapaknya tak ikut setan. Abu Lahab. Jadi Sayyidina Abbas bermimpi dia. Apa kabar kau? Mana ada kabar baik, ada kabar binasa. Sesungguhnya Allah ma'abadku kecuali pada hari Isnin kerana aku gembira datang keliharan Muhammad. Lalu Allah menahan azab pada hari Isnin. Hadis Sahih Bukhari. Abu Rasul ini cerita dia seorang kafir dapat gembira kerana kelahiran Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Allah menahan meringankan azab pada hari Isnin. Apatah lagi kita gembira dengan kelahiran Rasul. Ini cerita kafir yang gembira kelahiran Rasul pun ada sesuatu yang didapat. Walaupun dalam neraka. Keringanan. Itu kisahnya adalah terkandung dalam hadis Sahih Bukhari. Abu Lahab saja. Tapi bagaimana cerita Allah telah melaknat Abu Lahab? Apa maksud di sini? Laknat di sini dia mati kafir. Kerana dia memilih kekafiran. Betul dia Abu Lahab Maka
Maka Nabi Muhammad SAW pun mengumpul ke kerabatnya yang hampir sambil berkata, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, bebaskanlah dirimu daripada api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, jauhkanlah dirimu daripada api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah dirimu daripada api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, jauhilah dirimu daripada api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, hindarkanlah api neraka daripadamu. Wahai Fatimah, bebaskanlah dirimu pada neraka. Sesungguhnya aku tidak upaya hanyalah setakat menghubungkan tali silaturahim yang abadi di antara kamu sekalian. Padanya Allah beritahu Rasulullah bagi tahu sampaikan juga dakwah kepada adik keluarga. Ini cara Rasulullah. Nabi bila dakwah, kita lihat usul dakwah Nabi. Kalau sekiranya Nabi berdakwah kepada orang yang belum ada iman, maka dia menjadi inzar, peringatan. Naziran wa basyiran wa nadhiran. Sifat Rasul bila dia dakwah. Basyiran memberi kabar gembira, tapi bila mereka beriman. Kalau belum ada iman, nadhiran, ancaman. Dan ancaman di sini adalah ancaman yang paling berat adalah neraka. Tidak ada satu ancaman yang paling berat berkaitan dengan ancaman dan neraka. Kerana itu Rasulullah sampaikan kepada sebagainya, kamu berjaga daripada itu api neraka. Api neraka itu adalah hak. An-naru. Api neraka itu benar, bukan khayalan, bukan omong-omong kosong, bukan cerita-cerita dongeng. Ia adalah hak. Lalu keindahan ini, orang Arab dia memiliki kefahaman yang sangat tinggi. Bukan macam kita ini. Kefahaman mereka sangat tinggi. Bila Rasulullah mengingatkan mereka dengannya, wahai Bani Murrah, wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ini kefahaman di keturunan Nabi, orang-orang Arab, mahu tahu lagi apa yang dimaksudkan dengan selamatkan diri pada neraka. Apa maksudnya? Mereka memahami dengan kefahaman yang sungguh besar. Cuma soalannya, adakah mereka beriman wujudnya api neraka? Dia ada di antara mereka mengakui adanya neraka. Tapi ada dua jalan. Satu jalan adalah pengkabaran pewarisan ilmu di kalangan orang Arab. Orang Arab sendiri belajar melalui pewarisan nenek moyang. Dan nenek moyang mengatakan, nenek moyang kita yang terdahulu telah mengingatkan kita dengan neraka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernah diingatkan tentang api neraka, tapi mereka mengingkari, menolaknya. Tak beriman. Apa maksudnya? Disebabkan sifat sebagai orang-orang musyrikin tidak beriman kepada hari pertemuan dengan Allah, tak beriman dengan hari berbangkit, tak beriman dengan hari manusia dihimpulkan, diberi kitab, dihisab, tak beriman ada syurga dan neraka. Ada juga antara kita demikian. Cuma persoalan kalau Rasulullah mengingatkan mereka dengan api neraka, agar mereka faham. Jawapannya mereka faham. Kerana Nabi tidak akan takwa. Mereka atas yang difahami. Ini ayat yang mudah. Dakwah yang ringkas. Kerana apa? Kerana orang yang menerima dakwah ada kefahaman dan mengakui dengan apa yang disebut Nabi ada benarnya. Namanya begitu. Ada benarnya. Pada contoh kisah Abu Jahal. Abu Jahal dia sendiri terus terang Muhammad bagi itu apa saja yang keluar pada lidahnya benar. Cuma yang menyebabkan aku menolaknya adalah tak kala mana dia kata dia diberi wahyu. Itu apa tak boleh terima orang itu. Dia adalah tak boleh terima itu. Dia kata dia utusan, dia diberi wahyu kepada Tuhannya. Kenapa kami nak terima? Kenapa agak? Kerana bagiku, kalau Allah nak utus seorang Nabi Rasul, Allah tak utus manusia, dia utus malaikat. Itu kefahaman siapa? Abu Jahal dan geng-geng dia. Kan turun dalam surah Al-An'am, beberapa surah dalam Quran. Kalau sekiranya Allah nak mengutus Rasul, Allah akan turunkan para malaikat. Itu dalam surah Al-An'am. Apa maksudnya? Itu pemikiran mereka.
Tak boleh nak terima dah Rasulullah Muhammad ini Nabi Rasul. Tapi kami terima dia Al-Amin. Kami terima dia orang hebat, dia orang istimewa. Bahkan dalam keturunan Abdul Muttalib tidak ada yang paling hebat mereka Muhammad. Diterima. Itu masa tak ada masalah kerana pilih Nabi menjadi ketua orang di Mekah. Dikumpulkan harta, diberi kepada Rasul. Cari wanita-wanita cantik, diberi kepada Rasul. Orang lihat dia. Kerana apa? Kerana melihat Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib keturunan Bani Hashim. Itu yang mereka lihat. Tapi bila Rasulullah kata, aku ini diutus oleh Allah mengingatkan kamu dengan neraka. Aku utus oleh Allah. Aku diberi wahyu. Ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu yang mereka tolak. Itu yang mereka tolak. Perkara ini bukan mudah nak digambarkan. Tapi lebih lagi kalau keadaannya Allah pilih kita ketika itu. Dan tidak ada apa kita dipilih sama ada kita ni musyrik atau termasuk yang masuk Islam. Kita alhamdulillah kerana apa tak pernah tergambar kita dalam keadaan demikian. Syukur aja walaupun kita bukan sahabat Nabi. Bersyukur aja walaupun mata kita tak pernah melihat Nabi. Syukur aja. Kerana apa? Kerana kita beriman kepada Nabi tanpa melihat. Disebabkan satu kisah Abdullah bin Mas'ud satu ketika datang seseorang daripada jauh. Dia kata kami melihat para sahabat Nabi sangat istimewa. Dan Abdullah bin Mas'ud bertanya, kenapa kamu melihat kami istimewa? Kerana dua mata kamu melihat Rasulullah, telinga kamu mendengar sabda Rasulullah. Langsung di sini tak adanya delay atau waktu sesaat. Kita tengok YouTube live pun seminit dua dia punya delay. Lambat begini. Orang baca berita tu dah baca dulu dekat studio dia. Baru nak sampai kat kita beberapa saat. Itu pasal ada yang kita dengar kalau azan dekat radio TV untuk buka puasa, jangan terus makan, tunggu dulu sebab dia delay tu. Ada saya dengar macam tu. Dia azan, waktu ni betul, tapi kerana dia kata azan itu rakaman, maka tunggu. Padahal sebenarnya buka puasa pada waktu bukan azan. Waktu dah masuk dengan time dia makan aja. Bukan tunggu azan dia delay ke tidak. Tak ada kena-mengena sebenarnya. Waktu bukan pada azan. Jadi Rasulullah SAW sabda, sahabat dengar, sahabat melihat dua mata. Dulu bangun manusia. Lalu kata dia Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat belajar Nabi tentang iman. Kami belajar iman sebelum Quran, kata dia. Apa yang Nabi ajar kepada kami tentang iman, sesungguhnya orang yang tak melihat tetapi beriman kepadaku, itu lebih utama berbanding kamu yang melihatku dan orang yang tak beriman. Apa maksudnya di sini? Rasulullah belajar tentang iman terhadap yang gaib, sebab alladzina yu'minuna bil ghaib adalah kita yang pertama. Kerana yang gaib itu Rasul. Kerana kita tak melihat Rasul, kita tidak melihat bentuk Rasul, tak mendengar sabda Rasul, tapi kita ikut dia, kita beriman, kita percaya. Luar biasa itu. Dia tidak ada lagi hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut logik, bukan mudah nak terima tu. Bukan mudah. Seperti orang yang mu'alaf dan orang kafir dia ikut Islam. Bukan mudah. Tengok, belajar, kaji. Kadang-kadang tak tidur malam tu. Nak tahu betul ke tidak. Akhirnya ada hidayah dan taufik. Dia cari Islam. Beriman dia. Muncul dia. Kerana taufik dan hidayah. Bukan kerana kajian-kajian dan bacaan itu. Jadi apa maksudnya di sini? Maka Rasulullah SAW pun dakwah kepada adik keluarga Nabi. Bahkan kalau kita lihat, Nabi menyentuh dan menyebut Fatimah. Apa maksudnya di sini? Ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, termasuk dalam ahli keluarga Nabi yang paling hampir. Apa maksudnya? Anak Rasulullah SAW ini menunjukkan
isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun adik kerabat Nabi seluruhnya. Kalau kita lihat beberapa panggilan Nabi, Bani Ka'ab, Bani Qurah, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, berapa ramai keturunan tu. Kita sendiri pun tak ingat keturunan kita. Bahkan tak pandai nak sebut Bani itu semua. Yang kita sebut Bani Adam saja. Jika pada kampung, kita pun nak dakwah secara terang-terangan. Wahai Bani Adam sekalian, jagalah diri kamu sekalian daripada api neraka. Bapa dan anak saudara, paksu memang dah beriman dah. Memang beriman pada neraka tu wujudnya neraka tapi beriman. Sebenarnya paksu ni sakit apa? Begitu. Jadi tidak perlu demikian. Sebut saja selamat hari raya Aidilfitri, maafkan batin, balik itu. Jadi dia tak memerlukan ini, tapi Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Maka itulah kaitannya dakwah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.